Bila nak sampai satu matlamat, anda ada nama dia kat sini, matlamat, ataupun kita panggil target yang anda nak capai. Setuju ke setuju? You ada benda ni, betul? Untuk capai matlamat dan target, sebab itulah you all hari ni buat bisnes, betul? Bisnes ni adalah ibarat anda punya kenderaan untuk you all nak capai matlamat. Setuju ke setuju? Siapa kat sini buat bisnes ni sebab ada matlamat yang dia nak capai? Dari segi keuangan yang baik, lifestyle yang bagus, dia boleh melancong banyak tempat. Anda tak nak say I. So tak kisahlah you buat bisnes ni produk ke ataupun servis, tak kisah. Yang penting dia akan bantu you untuk capai apa matlamat. So, bila kita buat bisnes, perkara pertama yang anda perlukan adalah anda perlu ada matlamat dulu. So, bila buat bisnes, tak ada matlamat, contohnya tak tahu berapa sale, tak tahu, agak-agak boleh sampai tak? So kalau dalam bisnes, macam mana? Waste je. Siapa yang boleh jadi waste? So maybe you nak panggil mentor boleh, you nak panggil coach boleh, you nak panggil guru boleh, you nak panggil cikgu boleh. Sebab dia akan beritahu kat mana roadblock, kat mana halangan, kat mana silap, kat mana yang betul, supaya kita boleh sampai cepat ke matlamat kita tu dengan pantas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Salam hari Jumaat penghulu kepada segala hari, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan, barakah pada hari ini untuk memudahkan kita untuk buat apa yang kita nak buat, terutamanya kita as a peniaga, nak memudahkan ataupun nak membantu pelanggan-pelanggan kita solve dia punya masalah. Okay, so macam ada satu perkara yang menarik yang pagi ni saya nak share sebenarnya. Okay, perkara yang saya nak share, siapa nak saya share dulu sebelum saya nak mulakan kita punya poin-poin penting hari ni. Okay, dan saya harap anda boleh like dulu, please tag kawan-kawan anda sekurang-kurangnya 3 orang. Jangan lupa juga untuk nak tekan butang share, okay, supaya membantu kita sama-sama membantu orang lain juga. Melalui sesi FB Live ni, mereka pun dapat, orang kata, sesuatu untuk mereka belajar pada pagi ni. Boleh ke boleh ni? Okey, adakah anda dah bersedia untuk sesi sarapan minda momentum pagi ni? Saya nak tanya, berapa ramai kat sini anda bersedia? Okey, berapa ramai kat sini anda bersedia? Berapa ramai kat sini yang dah ready untuk nak belajar pagi ni? Cepat saya nak tanya anda, berapa ramai kat sini? Cepat. Okay, so kalau anda adalah orang yang nak berjaya, anda kena committed dengan ilmu dahulu, insya-Allah. So macam ni, kan? So sebab pada saya, halangan manusia ni bila nak berniaga adalah disebabkan dia punya emosi dia juga sebenarnya. Kadang-kadang kan, perasan kan, kadang-kadang bila kita dalam keadaan kita tengah down, kadang-kadang kita rasa macam aku ni macam tak boleh nak buat. Ya ke bisnes ni boleh jadi? Macam susah je, macam tak boleh nak jadi je. Kan? Sometimes kadang-kadang bisikan-bisikan macam tu sebenarnya yang selalunya mengganggu ramai orang. Dan bila dalam keadaan mood dia down, sale dia pun jadi slow. Sebab apa tahu? Bila dia down kat sini, apa tindakan yang dia lakukan makin lama makin slow down. Macam tu. Dia punya tindakan sendiri pun akan jadi semakin perlahan. So inilah yang benda ni pagi ni, untuk bagaimana kita nak lajukan kita punya tindakan. That's why lah setiap pagi kita berikan anda dulu sarapan minda momentum. Saya just nak cerita pagi ni pasal sarapan sebenarnya. Okay, tentang sarapan. Saya selalunya saya jarang lah sarapan. Kalau saya sarapan pun saya akan blender saya punya soy protein dengan something yang mix. Makanan dia tu adalah dia punya benda tu. Cream and cookies dia adalah benda dia. Kemudian saya akan blender dengan korma ajwa 3 biji. Kan, kita korma ajwa ataupun juga dia panggil korma Nabi.
Okay. So itu benda yang saya buat. So saya pun dah blender, saya pun dah nak minum. Kan tiba-tiba tengah bunyi ting tong. Kan saya pun pergilah cakap siapa datang pagi-pagi kat rumah ni kan. Okay. So saya pun pergi, saya tengok, Abah, saya tengok bapak mentua saya datang. Okay, bapak mentua saya datang dan membawakan sarapan. Padahal saya dah sarapan ni tadi ni. Kalau ikutkan macam ala-ala konon-konon. Tak adalah serius sangat kan. Okay. So saya pun macam, tadi saya dah blender dan dah minum, dah kurma tu semua, segala bagai. So bapak mentua saya datang dan dia bawakan roti canai. Okay, roti canai satu hal. Lepas tu dia kata, Jip ni ada kari kambing sekali. Mak Datuk, saya cakap. Okay. So saya memikirkan satu benda. Walaupun kadang-kadang, walaupun kita ini sedang berdiet lah kononnya. Okay, kononnya So tetapi kita jangan lupa keramat hidup kita datang dan bawakan kita sesuatu. Okay. Okay, kalau setengah, kadang-kadang saya juga pernah jumpa orang yang macam, dia macam nak sangat pada diet tu menyebabkan orang hantar makanan pun dia tak nak makan. So saya fikir tak apa. Yang menyebabkan kita kurus ke, gemuk ke, obes ke tu Allah SWT punya kuasa. Tapi sebab kita menghormati keramat hidup kita datang, so kata tak apa. Saya terus keluarkan pinggan, mangkuk, segala semua. Saya ajak, okay bah, jom makan. Walaupun saya tahu kejap lagi saya nak FB Live ni. Dalam masa yang sama saya dah nak FB Live. Tinggal 15 minit je. Okay. So saya pun, okay, layan dulu makan. Dan dalam conversation tu, saya tanya, apa beli kat mana ni? Oh, beli kat sini lah, taman ni. Dia kata, oh buka dia kata buka. Kalau lambat sikit je, dia kata. Pukul 9 dah habis roti canai. Wow, saya kata. Bagus juga walaupun PKP ni macam diorang punya rezeki tu, kalau orang yang nampak peluang pintu rezeki, Masya Allah, mereka dapat rezeki mencurah-curah. Tetapi kalau kita yang nampak PKP sebagai halangan untuk tak nak berniaga, halangan ataupun kita cari sebab tak boleh berniaga, susah, PKP lah, lockdown lah, orang tak keluar lah. Sedangkan tidak pun. So siapa yang saya nampak, bapak mentua saya kata pukul 9 dah habis. Kenapa? Sebab orang dah start order. Orang start order gunakan Telegram. Orang start order gunakan Facebook. Gunakan WhatsApp. Even mak saya pun banyak kali forward kat saya link-link Facebook. Order sayur lah, order mangga lah, order makanan orang Bugis, burasak lepak loi pun ada. Saya macam, Mak Datuk banyak benda. So apa yang best adalah, saya nampak ada juga di Keluang ni, saya juga pernah order nasi lemak yang saya pernah share dengan anda, copywriting dia yang menyebabkan semua orang macam, wow, dahsyat sangat copywriting ni, terus cari nasi lemak. Okay. So jadi apa yang bagusnya dalam PKP ni adalah, mereka yang berniaga, contoh macam roti canai, nasi lemak ni tadi, dia tak ada risiko tak habis tau. Dia tak ada risiko tak habis. Why? Okay, ini yang bagus. Siapa nak tahu apa yang bagus tu? Saya nak mulakan tu dulu. Okay, apa yang bagus? Kenapa saya kata benda ni bagus? Sebab mereka akan ambil order tu semalam. Contoh berniaga hari ni, tapi dia ambil order tu semalam. Macam nasi lemak yang saya order tu, RM1.6. Siap dalam daun pisang, sambal, ada telur rebus. So dia akan tutup order pukul 8 malam. Contoh order hari ni 8 malam. Okay. Jadi mereka akan buat based on orang order. Jadi mereka hanya buat cukup-cukup, tidak ada lebihan dah. Tapi anda ingat tak, kalau kita berniaga sebelum COVID-19 ni berlaku, sebelum lockdown, dia berniaga, dia buat je dulu. Tak tahu berapa ramai orang yang nak, berapa orang yang minta order tu kan. Betul kan? Tetapi kali ni dia boleh agak. Jadi kalau kita tengok, di sebalik ujian dan musibah ini, Allah Ta'ala turunkan juga hikmah kepada berlakunya benda ni. Okay, peniaga-peniaga dapat berniaga dengan lebih baik, dengan lebih tersusun. Tiadanya pembaziran dan sale juga meningkat sebab bila PKP lockdown ni duduk rumah ni lapar manjang. Semalam menarik juga, semalam saya pergi satu tempat tu, saya tengah jalan, saya nak ke bandar, saya nak pergi bawa rumah saya pergi klinik lah, nak ambil macam suplemen apa semua kan. And then tiba-tiba saya macam lalu kat satu rumah ni dan saya tengok ada satu grup ni, saya share tak? Okay, saya nampak satu grup ni. Okay, kejap sebentar. So saya pergi dan apa yang menarik adalah nampak dia orang siap buat, okay, ada satu grup ni, dia siap buat jual durian kat rumah,
Ni dekat dalam rumah dia. Dan dia geng-geng Chinese muda-muda, budak-budak muda ni. Dia buat FB live ambil order untuk siapa yang nak order durian. Dia orang memanfaatkan live untuk buat bisnes. Walaupun orang tak boleh nak datang, tak semua orang boleh keluar dalam keadaan PKP lockdown ni, tetapi mereka nampak peluang. Jadi tuan-tuan, saya nak cakap, kalau kita berusaha, kalau kita buat sesuatu, pastinya insya-Allah Allah Ta'ala hadirkan rezeki. Tetapi jika kita give up, kita rasa tak ada harapan, kita rasa tak boleh berniaga, COVID memang musibah, tak ada hikmah, pun anda betul. Kedua-duanya pun betul. Kalau anda nampak dia sebagai hikmah, betul. Kalau anda nampak dia sebagai musibah pun betul. Tidak ada paksaan untuk saya nak memaksa anda nak percaya pasal benda ni. Dan bukan saya yang memberi rezeki. Tuan-tuan, saya tidak ada kuasa pun nak memberi rezeki. Kadang-kadang ada setengah yang mungkin mereka komen kat dalam Facebook kami apa semua, condemn, sedangkan selalunya kat mana tau yang saya kena condemn teruk ni. Dia akan komen sebenarnya dalam sesi, dalam posting-posting yang saya bagi e-book ataupun video percuma tuan-tuan. Selalunya kalau kita bagi e-book, video percuma, kat situlah paling teruk kita dikecam. Sedangkan kami beri secara percuma, tidak ada langsung bayaran. So cuba-cuba tengok macam contoh semalam tu kan, nampak tu dia komen semalam dengan mencarutnya, langsung tak ada gambar sebenar, tidak ada nama sebenar. Dan dia tanya saya, rezeki daripada Allah ke rezeki daripada Najib? Of course daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanyalah laluan untuk you all mendapat ilmu. Yang kat bawah ni lagi kelakar. Yang kat bawah sekali ni. Okay. Kan, yang kat bawah ni lagi kelakar. Dia kata saya buat kelas saham. Ni dia dah mula keliru antara orang yang mengajar online dengan orang buat kelas saham. Yang mengajar saham tu adalah sahabat saya, Datuk Dr. Nazrihan. Dan betul, ilmu-ilmu yang beliau mengajar juga adalah benda yang betul. Kan? Dia memberi peluang kepada sesiapa yang tak berniaga tetapi nak melabur, sebab pelaburan juga adalah sebahagian daripada perniagaan. Pun dia nak belasah Datuk Dr. Nazrihan, tapi dia belasahnya saya, dia kata saya pula yang buat saham. Yang nak mengentam ni pun tak study. Kan? Jadi macam, saya pun tak okey sangat sebab kita dah biasa. Kami dah biasa. Kami dah lali dah dengan benda-benda macam tu dah. Cuma saya nak cakap setiap orang trainer di Malaysia ni, insya-Allah setiap apa yang mereka buat pastinya adalah untuk memandaikan bangsa. Semua orang adalah nak cuba memandaikan bangsa, tetapi ada bangsa yang memandai-mandai tak nak orang lain pandai. So this golongan atau toxic people ni perlu dijauhi. Dan saya minta tolong kalau kita mungkin pernah terjebak macam tu, mudah-mudahan kita janganlah buat macam tuan-tuan. Apa saja benda yang baik kita bagi, Allah Ta'ala gandakan 10 kali ganda kebaikan. Begitu juga benda yang buruk. So tolong jangan beri apa-apa yang buruk kepada orang lain tuan-tuan. Ini pesanan saya. Akibatnya seluruh keturunan kita akan terkesan. Fikirkan tentang anak-anak. Fikirkan tentang family members. Okay? So, boleh kita teruskan pagi ni? Pagi ni sekali lagi dan sarapan Minda Momentum, saya nak mengambil kesempatan untuk nak membetulkan, nak tolong anda repair lagi. Apakah benda ataupun perkara yang kita boleh strengthenkan dia ataupun perkuatkan dia lagi bila dalam keadaan PKP. So, bila dalam keadaan PKP lockdown ni, seperti yang anda pun maklum, semua orang adalah berada dalam keadaan yang semua orang adalah berada dalam keadaan yang dia nak capai sale. Saya tahu benda tu. Semua orang adalah nak capai jualan. Jadi sesuatu perlu dilakukan supaya kita boleh capai sales. Macam tu. Kita kena usaha. Dia kena usaha yang sangat kuat untuk kita nak capai sale yang bagus. Saya kebawakan sikit. Untuk kita nak capai sales yang bagus, maka kita kena buat tindakan kita. Dia kena kat sini adalah buat tindakan untuk kita ni nak capai ataupun nak support anda nak dapatkan sale kepada anda punya perniagaan. Lockdown pun lockdown lah. Itu satu hal. Tetapi manusia tetap perlukan produk anda. Ramai orang perlukan anda punya perkhidmatan. Dia perlu anda punya kepakaran insya-Allah. Jadi kat sinilah yang kita nak belajar tentang
bagaimana situasi ni, dalam keadaan situasi sekarang, kita boleh menyesuaikan keadaan. Okay, bisnes yang kita buat ni, bagaimana this business still boleh connect ataupun still boleh dapatkan pelanggan. Nah, kita tengok hari ni ramai orang yang kreatif. Ambil order gunakan Facebook, ambil order nasi lemak gunakan WhatsApp, Telegram. Semua orang semakin kreatif. Saya suka tengok tau. Saya berbangga. Dalam keadaan saya nampak, Alhamdulillah, ada peningkatan yang bangsa kita ni, dia mula pandai atau dia mula berani mengambil langkah yang dia tak pernah buat sebelum ni. Dan seriously, betul. Bila kita ni, tuan-tuan, buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat, kita akan capai benda yang kita tak pernah capai. Siapa setuju? Betul ke betul ni? Siapa kat sini yang rasa, yes, betul lah tu. Itulah bendanya. So, kalau anda pun sama, kalau anda rasa anda tak pernah pun onlinekan bisnes, kenapa tidak kali ni anda mencuba? Cuba untuk buat. Dan saya adalah memberikan anda panduan, guideline. Okay? Bagaimana anda kat sini ni, sebagai anda adalah buat bisnes, bagaimana untuk anda mengonlinekan bisnes ni. Inilah yang kita ajar, e-book kita beri. Bagi anda yang mungkin terlibat ataupun anda dah daftar dengan program bimbingan 30 hari, yang Alhamdulillah mendapat pendaftaran hampir 9,000 orang setakat ini. Kami bekalkan dengan e-booknya, video, rakaman audio, voice chat yang kita buat tiap-tiap malam. Saya dengar malam tadi sampai dekat pukul 1 pagi, soal jawab. Di dalam grup, tahniah kepada anda yang committed, tahniah juga kepada tim ataupun trainer-trainer Momentum Internet yang bersungguh-sungguh mengajar kepada kalian semua, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkatlah, insya-Allah. Okay? So, jadi bisnes kita ni, kita adalah nak mendapatkan pelanggan. Okay? Dan kat sinilah saya mengajar tentang bagaimana untuk anda mengonlinekan semudah dengan create anda punya Facebook page dulu. Okay, the best thing tentang FB page sekarang ni, dia dah macam lebih personal. Okay, kalau anda tak tahu sekarang, Facebook page adalah, dia nampak macam lebih personal, dia nampak semakin macam mudah di approach. Okay, ini yang best tau tentang perubahan yang berlaku pada Facebook, dan kami nak update kepada anda besok. Esok saya akan update kepada anda apakah sekurang-kurangnya 5 perubahan Facebook yang berlaku baru je ni, Jun 2021. Jun 2021, dan saya akan tunjuk, demonstrate. Serius babe. Saya akan demonstrate terus macam mana saya tunjuk pada anda bagaimana anda dapat gunakan FB page ni dengan lebih berkesan, dan anda akan jadi lebih, perubahan yang baru ni adalah untuk jadikan anda lebih dipercayai pelanggan. Ni bendanya. Ini saya akan share. Bila? Esok, insya-Allah. Besok adalah kemuncak kepada program bimbingan 30 hari. Walau bagaimanapun program tu akan habis pada Julai nanti. Mungkin kita akan extendkan sedikit. Ada yang tanya saya, tapi saya baru je daftar, saya boleh ke dapat 30 hari? Jangan risau, segala recording yang dah lalu ni, anda dapat benda tu. Anda adalah dapat benda tu nanti, jangan risau. Okay? So, tapi kalau anda tidak join kelas besok, anda lah rugi besar. Anda lah yang mungkin akan jadi dinosaur yang pupus sebab dah tak ada dah. Dia dah tak sesuai dengan zaman sekarang. Memanglah, kalau zaman sekarang ni ada dinosaur, payah juga kita. Kejap-kejap buat rumah roboh, kejap buat rumah roboh. Kenapa? Semalam aku punya rumah, kereta hancur. Kenapa? Kena pijak dengan Tyrannosaurus. Kan? Payah juga. So, dia tak sesuai dalam keadaan sekarang. Okay. Dan salah satu benda, tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu adalah kat sini ni, kat sini ni nampak? Okay, kat situ tu. Sebentar. Kat sini ni, adalah sebenarnya, sekejap saya alihkan sikit lah ni. Yang bagus guna iPad ni. Sebab nota boleh alih-alih. Kan? Tak okey tu, kita alih sikit. Begitu. Okay. So, macam ni. So, bagaimanakah cara untuk kita connect? Apakah benda yang menjadi jambatan kita ni, jambatan kita dengan pelanggan? Salah satu benda yang paling penting, bukan hanya nak tekan butang yang mana satu. Nak tekan mana, tekan situ, gentel yang butang yang mana. Bukan. Benda yang penting juga adalah kat sini, yang menjadi jambatan antara kita dengan pelanggan. Nak menyampaikan mesej. Apa dia agak-agak? Apakah benda tu? Okay, nak menyampaikan mesej adalah, kita panggil kat sini, dia adalah, anda perlu tahu atau kuasai ilmu copywriting.
ayat tu kena power. Contoh saya ambil contoh lah. Nak ke saya bagi contoh? Dan nanti saya nak bagi tahu anda bagaimana untuk anda mencapai ataupun nak menulis, nak meningkatkan skill penulisan ni, macam mana nak buat? Siapa nak tahu? Saya nak tahu dulu. Siapa yang nak tahu, komen dulu nak tahu. Kalau tidak, saya tak nak share lah. Saya sambung kalau anda ramai kat sini komen nak tahu, dan saya nak tanya juga, adakah anda dah tekan butang share? Dah tekan ke belum? Dah bagi manfaat ke belum kat orang lain ni, kawan-kawan kita yang lain ni? Bagi tahu dulu. Kan? Barulah saya share. Apakah benda-benda, kalau sebab benda ni ramai tak tahu, ramai yang ingat copywriting ni dia adalah bakat, dia adalah satu benda yang nak kena lahir-lahir kena pandai. Aku ni tak pandai mengayat. Dulu aku bagi surat cinta kat Omar pun copy paste Google je. Sama lah kita. Kita pun tak tahu sangat. Okay. Tapi macam mana untuk saya bagi anda satu poin yang saya dapat daripada pengalaman saya sendiri menguasai copywriting ayat power ni, dan bagaimana saya melihat ramai beribu anak murid saya yang daripada zero tak tahu apa-apa, dulu pun ke laut juga, balik-balik tulis tahu kat anda. Lepas tu orang tu jawab, dah lama dah tahu dah, kau kenapa? Kan, betul kan? Okay. So ramai yang daripada kosong pun tapi mereka ni tahu. Saya nak tanya, saya nak tengok berapa ramai kat sini yang dah share, dan berapa ramai kat sini committed. Pagi ni dia nak tahu dan dia nak belajar. Bagaimanakah itu? Boleh ke boleh? Adakah boleh ke boleh? Ni saya nak tahu. Boleh? Bagus. Okay, insyaAllah. Bagus, terbaik. Okay, dah share. First mesti share dulu. Tak share, tak mau ajar. Okay, baik. So, copywriting ni ataupun ayat yang kita nak kena gunakan ni kenalah betul. Supaya kita ni boleh dipercayai. Contoh, saya ambil contoh. Katalah kita jual vitamin C lah. Ambil contoh lah. Katalah you jual vitamin C. Okay. Kebanyakan orang, apa yang dia buat adalah dia cuba akan share tentang fakta. Tentang bahan-bahan untuk nak buat vitamin C ni. Tentang apa tasijil yang dapat. Contoh, vitamin C kami adalah mengandungi bla 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 potasium, bla bla bla, mengandungi juga enzim, mengandungi fruktosa, glukosa. Kan? Macam-macam lah. Okay. Urin, kalsium. Urin pun ada sekali dalam tu. So, kebanyakan. Betul-betul saya nak tanya, adakah anda lihat ramai orang macam tu? Betul kan? Dia akan cuba semua benda tu. Dia akan cerita banyak based on, boleh dikatakan, mereka yang buat macam ni adalah, biasanya dalam penulisan dia, bila dia menulis ayat, dia nak buat ayat ni kat dalam Facebook dia ni, nak mengayat customer ni, okay? Boleh dikatakan, 90% adalah dia cerita tentang fakta. Ataupun lebih kepada produk. Dan menyebabkan pelanggan yang tengok tu macam, confused jugalah, boleh tahan jugalah confused tu. Hal pula dia cakap macam ni lah. Kan, tak faham lah sebenarnya dia jual apa. Dia ni jual produk ke dia buka kelas tambahan science stream? Adakah dia tengah mengajar aku sains? Adakah dia sedang mengajar aku kimia? Adakah dia ajar aku biologi? Aku pening weh. So menyebabkan bila dia tulis macam ni, dia tulis kat dalam Facebook page dia benda-benda macam ni, betul kan? Dia tulis, menyebabkan orang tak faham. Tak minat pun. Tak minat. So macam mana? Okay. Kejap lagi kita ada kelas OBA special. Tak apa kejap saya habiskan sekejap je. So dengar sini. Saya concludekan sekejap sebab saya tahu kejap lagi pukul 9 kita ada Zoom pula. Ni adalah kelas-kelas yang kami bagi setiap hari secara percuma. Tak kira masa tuan-tuan, insya-Allah kami beri kepada anda. Serius, untuk kelas OBA yang sejak lah ni pun online kami sanda. Saya banyak mengajar benda-benda yang saya tak pernah ajar. Saya simpelkan dia semudah supaya anda boleh buat sekarang juga. Okay. So dengar sini. Mentaliti yang betul untuk kita nak fahamkan atau nak explain tentang produk ataupun servis yang kita buat adalah based on apakah pelanggan ni punya isu. Apakah masalah dia? Apakah solusi yang dia nak? Yang ni lah kita kena tulis. Kita kena tulis mengikut mood. Mengikut mood pelanggan, bukan ikut kita. So kalaulah produk ni tadi ni, kita kena tukarkan kepada semua benda ni. Apakah yang produk ni tadi boleh bantu? Contoh,
sis, kesian sis mungkin pening, stres sebab sis dah makan macam-macam ubat lah, vitamin, still muka sis nampak macam muda, nampak berkedut. Nampak sis nampak lah macam 10 tahun lebih tua daripada asal. Sis bengang bila berjalan dengan pasangan. Orang kata sis ni tu adik you ke? Sis macam bengang gila, rasa nak gigit, nak makan. Sebab kita bercakap tentang isu masalah dia. Sis, nak tahu bahawa kami ada satu produk ni yang boleh bantu sis, satu formula yang menyebabkan sis akan nampak lebih awet muda, nampak sis lebih bertenaga, nampak aura kewanitaan yang sangat dahsyat. Nak ke nak sis untuk kami, kalau kami boleh bantu anda? Sis, nak ke kami bantu? Ayatnya adalah kita betul-betul nak membantu dan kita nak tukarkan segala benda yang kita buat ni tadi based on kita punya info kepada apa info yang dia nak tahu. Kepada info apakah benda, isu ataupun masalah yang dia hadapi. Itulah bondonya. Faham ke faham ni? Kita adalah mengikut pelanggan, bukan ikut apa yang kita nak bagi tahu. So mentality kat sini adalah mentality memahami perasaan pelanggan. Memahami perasaan pelanggan. Tapi tak apa, insyaAllah besok saya akan sambung lagi. Okay, saya nak jemput anda sekali lagi. Ini adalah last call. This is the last call saya nak bagi. Kita dah nak tutup pendaftaran. Esok adalah kemuncak kepada roket pemasaran momentum dan bimbingan 30 hari. Dan kemuncaknya esok adalah RPM edisi copywriting ayat power. Dan yuran kelas hanyalah serendah RM30. Tetapi bagi anda, saya nak bagi tahu juga kepada anda yang mungkin dah terlepas sebelum ini. Mungkin anda cakap, kelas 30 hari tu saya dah terlepas dah. Don't worry. No worry sebab kami akan memberikan anda dia punya rakaman dia. Ni rakaman dia. Okay. Anda dapat koleksi ebook je ada 6. Ebook khas untuk RPM ada 4. Rakaman video persediaan ada 3. Malam ni ada satu lagi sesi rakaman untuk persediaan, bukan rakaman live. Dan kita ada voice chat. Kita ada morning booster pula tu bersama ramai anak-anak murid saya kat sini. Kita ada juga bimbingan bersama trainer monitor. Macam nampak berapa banyak video dan audio yang kami bagi kepada anda yang mendaftar dengan yuran hanyalah sekarang, tak silap saya RM30 tim saya pun dah tak ingat dah berapa dah. Tapi sebab kita dah bagi ramai orang. Dah naik dah 40. Kalau lagi lambat mungkin jadi 400. Ataupun tak ada naik, tak ada dah, tak sempat, dah nak tutup. So kalaulah anda rasa anda adalah orang yang macam tak tahu apa nak buat, tak tahu macam mana nak online, tak tahu copywriting ayat, saya tahu ramai sangat yang lemah kepada ayat. Pengsan babe, kalau anda masih teruskan dalam keadaan anda tidak tahu. So saya menyarankan kepada anda untuk daftar. Kalau anda adalah orang yang betul-betul nak berjaya, nak ubah hidup, nak upgrade hidup anda, nak upgrade bisnes, anda adalah orang yang akan terus join. Tapi kalau anda memberi banyak alasan, kerja lah, apa benda lah, tak nak cari jalan untuk buat sesuatu, saya tak boleh buat apa-apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Terpulanglah pada you all macam mana. Tapi bagi anda yang rasa, no, aku kena ubah. Aku kena belajar kali ni. Aku kena join. Aku kena cari jalan. So kalau anda rasa anda memerlukan benda ni, anda perlu ubah hidup nasib keluarga anda, you all boleh daftar di naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. Tim boleh bagi link dia. Tim saya boleh bagi link kat sini, insya-Allah, untuk anda sama-sama belajar. Kat sini. Okay. Dulu kita bagi tawaran serendah RM10, tapi sekarang tawaran tu dah habis. Okay. Yang ada yang terbaru adalah serendah RM40. Okay. Tetapi saya nak cakap, bila anda belajar ni, sangat-sangat berbaloi sebenarnya untuk you all semua. Okay. Sangat-sangat berbaloi. Sebab dia terlampau rendah. Kemudian anda belajar banyak benda perkara. Kita lihat sendiri tuan-tuan, ramai yang join dah. Dalam masa beberapa minggu ni dah ramai yang dapat peningkatan, dan kita sedang kumpulkan lagi dia punya result-result tu. Dan saya harap anda adalah the next peniaga yang kita boleh bantu untuk menjadi the next result kita, insya-Allah. So please, jangan buang masa lagi. Kita tak tahu bila lockdown nak habis. Semalam kes pun hampir 6,000. Kita tak tahu bila. So kita kena menyesuaikan. Kalau kehidupan perlu norma baharu, sama juga dengan perniagaan kita juga perlukan norma baharu juga, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja pagi ini. Terima kasih banyak kepada anda yang
dapat bersama-sama saya pagi ini dalam Sarapan Minda Momentum. Saya doakan segala doa dan hajat anda tercapai hari ini. Kehidupan anda dipermudahkan dan kita jangan give up untuk terus berdoa. Allah Ta'ala hapuskan COVID di muka bumi. Dan saya tak sabar untuk nak jumpa anda pada hari esok dan lusa dalam kemuncak program bimbingan 30 hari kita di dalam kelas RBM edisi Copywriting Ayat Power, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih bagi anda yang committed. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.